Di awal penggulungan perbahasan ini, saya juga mohon mengambil kesempatan bagi pihak seisi keluarga KPDN untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas jasa dan sumbangan mantan Menteri Allahyarham Datuk Seri Salahuddin bin Ayub, dan sepanjang tempoh pemangkuan, sejujurnya saya adalah saksi dan kepada komitmen dan juga kerja keras serta legasi kecemerlangan kepimpinan beliau di KPDN. Datuk Seri Yang di-Pertua, Timbalan Yang di-Pertua, agenda dan fokus kerajaan termasuk Belanjawan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat perlu dilaksanakan dengan mengambil kira tuntutan dan realiti semasa. Dewan ini perlu menerima hakikat dan realiti bahawa ekonomi dunia dan khususnya isu kos sara hidup merupakan latar penting yang tidak boleh kita pinggir dan ketepikan. Baru-baru ini kita telah menganjurkan Simposium Kos Sara Hidup 2023 pada hujung November yang lalu yang dianjurkan oleh National Action Council on Cost of Living, NACOL, KPDN adalah sekretariat. Banyak perkara yang telah dibincangkan. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri I sewaktu ucapan perasmian menyentuh tentang pelbagai hal, termasuklah inisiatif penyasaran semula subsidi yang bakal menjadi agenda besar kerajaan, sebagaimana juga yang telah disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan dalam pembentangan belanjawan. Selain daripada itu, antara rumusan utama simposium adalah hakikat dan realiti sebenar kos sara hidup ini tidak sewajarnya tertumpu kepada peranan dan kefungsian KPDN semata-mata. Menangani kos sara hidup bukan juga sahaja sekadar berasaskan model pendekatan whole of government dengan izin, tetapi menuntut kepada pendekatan dan kaedah whole of nation approach dengan izin. Datuk Seri Timbalan Yang Di-Pertua sebagai respon awal kepada keprihatinan umum ahli-ahli Dewan berhubung isu kos sara hidup, terdapat 9 ahli Dewan Negara yang telah menyentuhkan isu-isu spesifik dan terdapat juga ahli-ahli Dewan Negara yang menyentuh secara umum. Izinkan saya untuk berkongsi beberapa kajian dan perspektif asas mengenai isu kos sara hidup yang ada pada mutakhir ini yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan kita bersama. Pertama, Global Risk Report 2023, satu kajian risiko yang dilaksanakan oleh World Economic Forum, meletakkan cost of living dengan izin kos sara hidup ini sebagai risiko utama atau severe risk global untuk tempoh setahun dua yang akan datang. Krisis kos sara hidup di tingkat yang pertama mengatasi segala macam risiko, termasuk risiko bencana dan natural disaster. Satu bancian yang dibuat oleh Institute of Strategic Analysis and Policy Research, INSAP, menyatakan antara isu dan perkara yang meresahkan rakyat sejak beberapa tahun adalah perkara seperti yang berikut: keadaan ekonomi, kenaikan kos sara hidup, kejatuhan kuasa beli, kenaikan perbelanjaan hutang, rising credit expenses, dan ini menunjukkan sejajar dan dengan kajian Deloitte Global 2023, Gen Z and Millennial Survey turut menyebutkan bahawa lebih 50% generasi muda Malaysia merasakan perkara yang amat merunsingkan dan paling meresahkan mereka adalah juga soal cost of living.